Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafiq bin Muhammad Zaidi. Bersama dengan rakan-rakan saya daripada Jabatan Pengajian Islam dan Moral, iaitu JAPIM, akan membentangkan showcase KPPB, Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna, bagi kursus-kursus berikut. Yang pertama ialah EDUP 3013, Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Yang kedua, BAMB 3023, Nahu Bahasa Arab 1. Dan yang akhir sekali, BAMB 3183, Kemahiran Bahasa 1. Ini merupakan ahli kumpulan kami, terdiri daripada 5 orang. Pensyarah yang membimbing kami dalam melaksanakan projek ini ialah Ustazah Dr. Muazzah binti Abu Samah. Ini merupakan isi kandungan yang terdapat dalam slide ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, CLO dan juga EQ. Yang ketiga, model KPBB. Yang keempat, cabaran yang dihadapi. Dan yang akhir sekali, yang kelima, cadangan penambahbaikan. Seterusnya, model KPPB bagi subjek kami, iaitu Pendidikan Islam, ambilan Jun 2001, PISMP. Terdapat EDUP 3013 sebagai anchor dan juga terkait dengan BAMB 3023 yang juga berkait dengan BAMB 3183. Big idea yang terdapat dalam subjek ini ialah kesepaduan ilmu merentas kurikulum memacu pendidikan bertaraf dunia. Seterusnya, hasil pembelajaran kursus iaitu CLO yang terdapat di dalam ketiga-tiga kursus tersebut. Yang pertama, EDUP 3013, Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. 1. Menjelaskan konsep asal falsafah, falsafah pendidikan dan sejarah perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Yang kedua, menilai elemen falsafah pendidikan kebangsaan, FPK, falsafah pendidikan guru, FPG dalam perkhidmatan perguruan. Yang ketiga, menganalisis model kurikulum dan pelaksanaan kurikulum di sekolah dalam aktiviti pembentangan. Yang keempat, menganalisis isu-isu dalam pendidikan di Malaysia melalui sumber rujukan yang relevan. Penilaian yang dicadangkan di dalam kursus ini ialah tugasan 1, penulisan secara individu dan tugasan 2, pembentangan secara individu. Bagi BAMB 3023, Nahu Bahasa Arab 1, hasil pembelajaran kursus ialah yang pertama, mengaplikasikan perkataan fleksi dan tak fleksi dalam bahasa Arab berdasarkan sumber yang relevan. Yang kedua, menghuraikan secara kritis teks Arab dari sudut sintaksis untuk menentukan kedudukan perkataan dalam ayat. Yang ketiga, menulis esei menggunakan pelbagai jenis kata iaitu nominatif, akusatif, genitif secara berterusan. Penilaian yang dicanangkan di dalam kursus ini ialah tugasan 1, pembentangan secara berkumpulan dan tugasan 3, penulisan secara individu. Bagi BAMB 3183 iaitu kemahiran bahasa 1, yang pertama, mengaplikasikan kemahiran mendengar dengan memberi respon yang sesuai dan tepat. Yang kedua, berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Arab dengan fasih, lancar dan bersopan secara berkumpulan. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan dan struktur ayat yang terdapat di dalam bahan bacaan secara berterusan. Yang keempat, menghasilkan bahan penulisan mengikut gaya dan laras bahasa Arab yang betul dan tepat melalui rujukan pelbagai sumber. Penilaian yang dicanangkan dalam kursus ini ialah tugasan 3, penulisan secara individu dan tugasan 4, pembentangan secara berkumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Abdul Hadi bin Muhammad Rostom dari kelas P1L. Okey, berikut merupakan essential question EQ bagi kursus BAMB 3023 Nahu Bahasa Arab 1. Okey. Kemudian kita beralih kepada pengalaman KPPB, iaitu pengalaman kami sendiri dalam melaksanakan KPPB. Bagaimanakah kami dapat menghubungkan pengetahuan yang ditemukan di kursus EDUP 3013 dan BAMB 3183 untuk menyelesaikan tugasan kerja khusus BAMB 3023 dan mencapai big idea serta CLO yang ditetapkan. Okey, bagi EDUP 3013 iaitu Falsafah dan Pendidikan di Malaysia,
Kursus ini telah menawarkan pelajar untuk memahami perbezaan individu dalam proses pembelajaran mereka dan bagaimana guru boleh merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran. Manakala bagi kursus BAMB 3183, elemen dalam kursus ini menerangkan tentang kemahiran mendengar, merespon dengan sesuai dan tepat. Elemen lain ialah berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Arab dengan fasih, lancar dan bersopan. Selain itu, menganalisis isi kandungan dan struktur ayat yang terdapat di dalam bahan secara berterusan serta dapat menghasilkan bahan bacaan penulisan mengikut gaya dan laras bahasa Arab yang betul. Okey, kemudian kita beralih kepada model pembelajaran yang digunakan di dalam kursus BAMB 3023 Nahwu Bahasa Arab, iaitu telah menggunakan model pembelajaran 6C. Okey, dalam 6C tersebut, C yang pertama ialah citizenship, iaitu kewarganegaraan, yang mana kami telah dapat memahami isu dan cabaran bahasa Arab dalam pendidikan. Manakala C yang kedua ialah communication, iaitu komunikasi. Kami telah mencapai pemanfaat digital sebagai platform pembelajaran. Sebagai contoh, kami telah berhubung dengan rakan pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp, Google Meet, Zoom, Telegram dan sebagainya. Kemudian C yang ketiga ialah critical thinking, iaitu pemikiran secara kritis, yang mana pengetahuan diri, tanggungjawab, integriti dalam melaksanakan tugasan, melatih kecekalan, ketabahan, ketekunan dan ketahanan sepanjang menyiapkan produk, yang mana kami telah mencapai pemanfaatan digital untuk menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif. Okey, C yang keempat ialah karakter, iaitu sasiah, yang mana kami telah dapat mengaitkan isu dan cabaran bahasa Arab dengan kesepaduan ilmu dan juga kami dapat menilai maklumat dan hujah melalui sumber internet, iaitu kami telah menghasilkan penulisan. Okey, C yang seterusnya ialah collaboration, iaitu kolaboratif, yang mana kemahiran interpersonal dan berkumpulan dalam melaksanakan tugasan dan penghasilan produk, yang mana kami telah bertukar pendapat mengenai isu dan cabaran bahasa Arab. Selain itu, kami telah melaksanakan pemanfaatan digital seperti di aplikasi Zoom, Google Meet, Jamboard untuk berkolaboratif antara satu sama lain. Kemudian, C yang terakhir ialah creativity, yang mana kami telah menerokai pelbagai teknologi dan aplikasi untuk menghasilkan produk video pembentangan. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada model pembelajaran 3E, yang mana ia diguna juga dalam BAMB 3023 Nahwu Bahasa Arab 1. Okey, bagi E yang pertama ialah engagement, keterlibatan. Yang kedua ialah enhancement, penambahbaikan. Dan E yang ketiga ialah extension, perkembangan. Bagi engagement, keterlibatan, kami dapat memberikan tumpuan kepada tugasan atau matlamat, iaitu dapat mengaplikasikan time on task. Yang kedua, kami dapat melaksanakan dan berkongsi produk melalui Google Classroom, Jamboard dan juga YouTube. Kemudian bagi yang kedua ialah enhancement, penambahbaikan. Kami telah memahami dan menyelesaikan tugasan yang diberikan dengan menggunakan kemahiran aras tinggi. Kami juga telah menerokai dan menggunakan pelbagai teknologi untuk menghasilkan video pembentangan yang kreatif. Manakala kami telah menggunakan aplikasi yang menarik seperti Google Search, PowerPoint dan Quizzes. Kemudian yang terakhir ialah extension, iaitu perkembangan. Kami telah mampu mencari bahan pembelajaran pada bila-bila masa sahaja, yang mana kami juga dapat mengaitkan isu dan cabaran bahasa dengan pengalaman hidup seharian seorang pelajar, yang mana kami telah dapat mewujudkan kemahiran insaniah, kemahiran komputer dan kemahiran sosial, iaitu dengan merujuk para pensyarah dan rakan-rakan sebagai rakan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ani Suhana binti Cik Abdullah. Saya akan menyambung pembentangan daripada Ni Abdul Hadi yang mana berkaitan dengan bukti-bukti digital yang telah kami gunakan sepanjang tempoh melaksanakan dan menyiapkan tugasan kursus BAMB 3023 Nahwu Bahasa Arab 1. Seperti yang terdapat di dalam slide, yang pertama ialah Google Chrome, yang kedua Google Meet, yang ketiga WhatsApp, yang keempat Jamboard, yang kelima Google Classroom dan yang keenam Telegram, seterusnya Zoom dan juga YouTube. Seterusnya pula, gambar-gambar ini adalah sebagai bukti yang mana kami menggunakan seperti aplikasi WhatsApp, Google Meet, Zoom dan sebagainya untuk menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran PDP dan juga untuk berkomunikasi bersama pensyarah dan juga rakan-rakan sekelas serta menyiapkan tugasan BAMB 3023.
Justru itu juga, kami dapat menghasilkan produk melalui aplikasi Jamboard sebagaimana yang terdapat di dalam slide tersebut adalah kami sedang berkolaboratif sesama ahli kelas untuk menghasilkan nota-nota bagi subjek BEMB 3023 Nahwu Bahasa Arab 1. Selain itu, kami juga menggunakan platform Google Classroom seperti mana yang ditunjukkan di dalam slide itu adalah penghasilan bagi tugasan penulisan esei BEMB 3023. Akhir sekali, dapat dilihat bahawa produk yang dihasilkan melalui platform YouTube pula adalah kami dapat membentangkan hasil tugasan BEMB 3183 Kemahiran Bahasa 1 yang mana tugasan ini adalah gabungan daripada kursus BEMB 3023 Nahwu Bahasa Arab 1. Seterusnya pula, cabaran yang telah kami hadapi sepanjang tempoh pelaksanaan kerja khusus bagi kursus ini adalah yang pertama, tempoh masa untuk menyiapkan produk yang terhad di mana kami hanya diberikan tempoh selama 2 hingga 3 minggu sahaja untuk menyiapkan, walhal pada masa yang sama kami diberikan juga tugasan daripada kursus-kursus yang lain. Yang kedua pula ialah kekangan komunikasi. Seperti mana sedia maklum bahawa negara kita dilanda pandemik wabak COVID-19 yang mana telah ditetapkan bahawa sesi pembelajaran dan pengajaran hanya berlaku di rumah dan secara atas talian. Oleh itu, kami mempunyai masalah untuk berkomunikasi dengan pensyarah dan juga ahli kelas mengenai tugasan. Yang seterusnya, yang ketiga, bukan bidang pengkhususan, yang mana bidang pengkhususan kami adalah pendidikan Islam dan bukannya bahasa Arab. Justru itu, perkara ini menyebabkan kami agak sukar untuk melaksanakan dan menyiapkannya. Cabaran yang terakhir yang dihadapi oleh kami adalah capaian internet, yang mana apabila melaksanakan sesi pembelajaran dan pengajaran secara atas talian, ini sudah tentu berkait rapat dengan masalah capaian internet yang pastinya sudah mengganggu perbincangan dan juga aktiviti yang berkenaan untuk menghasilkan dan menyiapkan tugasan. Baiklah, yang seterusnya pula adalah cadangan penambahbaikannya adalah yang pertama, menyediakan bahan atau aktiviti untuk pelajar sebelum memulakan pembelajaran. Hal ini adalah untuk memudahkan serta dapat menjimatkan masa perbincangan. Yang kedua pula, memberi peluang kepada pelajar untuk memberi pandangan dan pendapat tentang apa yang telah dipelajari. Oleh itu, hal ini boleh dilaksanakan apabila sesi pembelajaran dan pengajaran telah tamat. Perkara ini juga dapat meningkatkan daya ingatan dan juga kefahaman tentang sesuatu kursus atau subjek yang telah dipelajari. Akhir sekali, yang ketiga adalah menyediakan bahan pembelajaran yang bersesuaian dengan silibus. Dapat dijelaskan di sini adalah dapat memberi sekiranya kita menggunakan silibus yang sesuai, perkara tersebut dapat memberi perhatian terhadap pelajaran yang perlu dipelajari. Itu sahaja perbentangan showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB daripada kumpulan kami PISMP Jun 2021 Pendidikan Islam. Sekian, terima kasih.